Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil Hakim bin Ahmad Syukri yang memegang nombor metrik A185636 akan membentangkan berkaitan dengan kajian kes Ijaz Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 42 sehingga 43. Baik, kita masuk kepada pengenalan iaitu berkaitan dengan surah Ali Imran. Surah ini merupakan surah yang ketiga dan terdiri daripada 200 ayat. Nama surah ini dinamakan Ali Imran kerana menyebut berkaitan dengan keluarga ataupun keturunan Imran yang melibatkan Maryam dan juga Isa alaihissalam. Menerusi surah ini juga dalam isi utamanya berkaitan ataupun membahaskan mengenai aspek-aspek yang pelbagai, termasuklah aspek keesaan Allah Ta'ala, perintah dan larangan Allah Ta'ala serta kisah Nabi Isa alaihissalam, juga pertarungan dalam Perang Uhud. Baiklah, kita masuk kepada fokus ayat iaitu ayat 42 dan 43. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahhiraki wastafaki 'alan nisa'il 'alamin. Iaitu yang bermaksud, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Menerusi ayat yang ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Maryamu qunuti lirabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in. Iaitu yang bermaksud, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Baik, kita masuk kepada analisis makna ayat. Okey, saya bentangkan pentafsir yang termasyhur iaitu Ibnu Kathir dan juga Tustari. Baiklah, apa yang Ibnu Katsir katakan? Ibnu Katsir telah mentafsirkan berkaitan dengan ayat ini bermula dengan ayat 42 sehingga 47. Baiklah, apa yang Ibnu Katsir katakan iaitu berkenaan dengan perkabaran para malaikat kepada Maryam. Kerana Allah Ta'ala telah memilihnya, iaitu memilih Maryam kerana kelimpahan ibadat Maryam itu, zuhudnya seorang Maryam itu dan kehormatannya Maryam itu, kerana dia telah menjaga kesucian dirinya daripada segala dosa dan di atas wanita-wanita di dunia ini. Ini bermaksud bahawa pada zaman itu Maryamlah yang paling zuhud, yang paling disayangi Allah Ta'ala pada ketika itu. Manakala untuk Tustari pula, Tustari telah mentafsirkan ayat ke-43 sahaja, yang bermaksud, wahai Maryam, taatilah kepada Allah ataupun taatlah kepada Tuhan kamu, iaitu taat kepada Allah dan sembahlah Allah Ta'ala, dan tulus ikhlaslah kamu kepada Allah dan abdikanlah diri kamu kepadanya, dan berdoalah kamu kepadanya serta taatlah dan bermohonlah kepadanya. Baik dah, menerusi tafsiran daripada dua ulama itu tadi iaitu Ibnu Kathir dan juga Tusari, kita dapat kenal pasti bahawa terdapat beberapa ijaz yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut, iaitu antara salah satunya iaitu ijaz Al-Ghaibi. Ijaz Al-Ghaibi yang terdapat di sini ialah berkenaan dengan perkabaran berita ghaib yang telah berlaku ataupun disebut sebagai ijaz Ghaibi Al-Madi. Ijaz Al-Ghaibi Al-Madi ini juga telah dikaji oleh seorang sarjana yang bernama Shihab dalam kitabnya iaitu Mukjizat Al-Quran. Okey, dalam tinjauan dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah dan pemberitaan ghaib. Bermakna aspek ini selari dengan apa yang disebutkan oleh Shihab. Juga selain daripada itu, ayat 42 sehingga 47
kesemuanya merupakan kategori mukjizat, aspek perkabaran berita ghaib. Okey, perkara ini telah dikaji oleh Juriah Muhammad Amin dalam jurnalnya iaitu Kemujizatan Al-Quran dan Sains, dan disebut juga oleh Wan Hilmi Syahriman Wan Ahmad dalam kajiannya yang bertajuk Tinjauan Terhadap Konsep Kemujizatan Al-Quran menurut Pandangan Ulama. Jadi membawa maksud uh, untuk ijaz al-ghaibi pada surah Ali Imran ayat 42 sehingga 43 ini terdapat ijaz al-ghaibi yang selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh sarjana ataupun ahli akademik. Selain dari ijaz al-ghaibi, terdapat juga ijaz lain yang dapat dikesan dalam surah Ali Imran ini, iaitu antara salah satunya lagi ialah ijaz at-tash'iri, iaitu terdapat pada ayat ke-43. Okey, ayat ke-43 ini menurut Tusari penafsirannya, terdapat ayat suruhan untuk sujud dan berdoa dan juga solat dalam itu. Okey, jadi bila dikatakan solat dan sujud serta rukuk merupakan ayat suruhan, dan ayat suruhan merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Malah solat iaitu sujud dan rukuk adalah ibadah, dan ibadah adalah syariat. Itulah yang disebutkan oleh Bardan Abu Al-Ainain dalam kajiannya. Dan juga dan syariat dalam Al-Quran merupakan ataupun boleh dikatakan ijaz tash'iri. Selain daripada itu, terdapatnya kesinambungan definisi syariat. Maksudnya, definisi syariat ini merangkumi tidaklah hanya disebut sebagai usul fiqh atau hukum hakam sahaja, akan tetapi dimaksudkan dengan definisi syariat itu merangkumi ketiga aspek, iaitu akidah, hukum hakam dan juga akhlak sendiri. Jadi dalam ijaz tash'iri ataupun dalam kita punya ayat 43 ini, terdapatnya nilai-nilai tasawuf ataupun akhlak di situ. Juga terdapatnya hukum hakam dan terdapatnya aspek akidah di situ untuk mentauhidkan Allah Ta'ala sendiri. Dan juga saya boleh katakan bahawa ia berkenaan dengan tasawuf dan juga akhlak kerana At-Tusari sendiri mentafsirkan ayat ini. Seperti yang kita tahu bahawa kitab tafsir At-Tusari ini lebih kepada tasawuf ataupun akhlak. Jadi pada ayat ke-43 ini terdapatnya elemen-elemen akhlak, iaitu ikhlas dalam solat dan berdoa, iaitu kita merasakan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Okey, dan perkara ini juga diperkatakan oleh Wahabah Az-Zuhaili yang terdapat dalam kajian Wan Hilmi Syahriman Wan Ahmad, iaitu dalam tinjauan terhadap konsep kemujizatan Al-Quran menurut pandangan ulama sendiri. Setelah kita imbas kembali berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 42 dan 43 ini, seperti yang kita tahu tadi bahawa terdapatnya ijaz al-ghaibi dan juga ijaz tash'iri. Jadi secara ringkasnya, ijaz al-ghaibi ini terdapat pada ayat ke-42 hinggalah ayat 43. Manakala ijaz tash'iri hanya ada pada ayat 43 sahaja, yang jelas di situ adanya terdapat arahan ataupun suruhan daripada Allah menerusi malaikat, perantaraan malaikat kepada Maryam untuk sujud sembah Allah Ta'ala. Juga disebutkan ijaz al-ghaibi di sini kerana adanya perkabaran-perkabaran ghaib yang menjangkaui akal fikiran kita, yang kita tak mampu untuk berfikir bahawa akan datangnya malaikat dan sebagainya untuk memberi khabar ataupun perintah daripada Allah Ta'ala. Perkara itu di luar jangkaan kita, maka ia disebut ataupun dikategorikan sebagai ijaz al-ghaibi. Dan juga apabila kita menilai balik segala jenis ijaz yang terdapat dalam ayat Al-Quran, terutamanya kepada surah yang dikaji ini, sebenarnya
terdapat elemen-elemen ketauhidan dan sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita ini mengetahui bahawa Allah Ta'ala sahajalah yang layak disembah, dan Allah Ta'ala sahajalah yang layak untuk kita mengikut segala perintahnya. Dan juga di sinilah yang membawa maksud bahawa ijaz bukanlah semata-mata untuk menghiasi ayat-ayat Al-Quran ataupun mengikut elemen-elemen sastra, akan tetapi ijaz Al-Quran merupakan salah satu elemen yang membuktikan bahawa Al-Quran bukanlah datang daripada manusia, tetapi datangnya daripada Allah Ta'ala. Dan akhir sekali, ini merupakan rujukan saya dalam kajian, iaitu ada 8 rujukan. Dan itu sahajalah pembentangan saya untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.